Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya masih lagi berkisar dengan tawaran PAS sertai kerajaan. Yang mana hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS lain pula, iaitu tawaran PAS sertai kerajaan bukan dibuat baru-baru ini. Sebelum ini kita tahu Presiden PAS kata ada yang menjemput mereka ataupun mengajak mereka untuk menyertai kerajaan. Ini adalah kenyataan media yang akhirnya ditanya oleh rakyat, ditanya oleh wartawan, dibidas oleh pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan, termasuk Perdana Menteri sendiri. Membidas bahawa tidak pernah berlaku. Setelah itu, keluar satu kenyataan yang dikeluarkan oleh timbalan Presiden PAS pula, sama seperti Presiden PAS yang kata, mereka temui saya, tawarkan PAS sertai kerajaan perpaduan. Jadi ini, Tuan Ibrahim juga menyokong apa yang Presiden dia kata. Jelas kita juga lihat bahawa ini penipu. Satu lagi yang cuba untuk mempertahankan presidennya adalah Ketua Penerangan PAS, iaitu Khairi Nizam Khairuddin, yang mana menyalahkan DAP, yang mana dia kata Zahid tak buat ulang kaji isu PAS diajak sertai kerajaan perpaduan. Tetapi dalam kenyataan dia, Khairil ni, dia menyalahkan penasihat DAP, iaitu Lim Kit Siang, yang mana dia mengatakan yang menjemput mereka untuk berada dalam kerajaan adalah Lim Kit Siang. Ini kenyataan-kenyataan pemimpin PAS. Rakyat boleh tengok. Sebab itu saya kata pemimpin PAS banyak membohong, banyak menipu. Lepas tu memfitnah. Yang mana jelas hari ini Presiden PAS mengeluarkan satu kenyataan yang mana kita tahu dia kata sebaliknya tawaran yang diajukan kepadanya, iaitu kepada Tan Sri Abdul Hadi Hawang, adalah sebagai wakil kepada PAS untuk menyertai kerajaan yang dibuat selepas berakhirnya Pilihan Raya Umum PRU ke-15 tahun lalu. Dia menegaskan juga tiada tawaran dibuat kepadanya selepas itu. Tawaran sertai kerajaan dibuat selepas Pilihan Raya yang terbaru tak adalah. Maksudnya tak adalah dia katakan. Jadi dia dikata di sini isu menyertai kerajaan selepas berakhirnya Pilihan Raya Umum yang ke-15 itu betul ada, rakyat juga tahu, kerana apabila menghadap ke istana yang mana Presiden PAS Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dua orang ni keluar awal dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menubuhkan kerajaan dengan parti lain, mencari komponen parti lain untuk terus menyokong dan akhirnya berjaya menjadi kerajaan perpaduan yang ada hari ini. PAS dan Bersatu tidak nak menyokong. Itu tidak menjadi masalah sama sekali pun. Sebab itu memang ada ajakan dan itu adalah mandat awal yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu mereka-mereka ini pergi menghadap. Jadi kenapa hari ini keluarkan kenyataan seperti ini? Kalau tidak betul. Jadi sah di sini, Presiden PAS telah menipu rakyat Malaysia dengan satu kenyataan yang seolah-olah perkara ini betul-betul berlaku baru-baru. Ini yang saya katakan. Yang lagi parah, timbalan Presiden PAS bersekongkol menyokong isu ini. Dan kita perlu tanya pula timbalan Presiden PAS, siapa dia yang pergi jumpa dia? Jadi Tuan Ibrahim Tuan Man perlu menjawab isu ini. Jangan dia tergantung. Jangan dia cuba untuk berdalih lagi. Presiden PAS dah berdalih dah. Dia dah pusing 180 darjah, mengatakan tak ada lah. Dan yang paling malang sekali, yang cuba nak mengajar orang lain, adalah Ketua Penerangan PAS ini. Yang dia tak tahu asas dari mana A sampai Z. Dia tiba-tiba menggunakan Lim Kit Siang, menggunakan DAP yang menawarkan mereka. Dan akhirnya dia menyalahkan Zahid dalam isu ini. Yang mana dia kata Zahid tidak buat ulang kaji isu PAS diajak sertai kerajaan. Jadi Ketua Penerangan PAS, iaitu Khairil ni, perlu meminta maaf kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Perlu menjelaskan yang apa diulas di dalam kenyataan media supaya tidak dinampak sebagai penipu juga. Tetapi dah jelas dia mempertahankan presiden dia dengan hujah yang tak ada kena-mengena. Jadi kalau Khairil nak pertahankan presiden dia, bagi satu hujah yang tepat,
berkenaan dengan tawaran Lim Kit Siang ini, adakah itu diguna pakai untuk parti-parti yang berada dalam kerajaan hari ini? Jadi kita rakyat di sini, inilah perangai-perangai pemimpin PAS. Sebab itu saya selalu menjawab kenyataan mereka. Kerana mereka berbohong. Mereka berbohong, lepas itu apabila dah kantoi, dia pusing 180 darjah dan mengatakan bahawa tawaran hari ini tak ada. Jadi apa ulasan yang nak dikeluarkan oleh Khairil? Apa yang alasan yang dikeluarkan Tuan Ibrahim dalam isu ini? Tuan Ibrahim, Tuan Man selaku timbalan Presiden PAS harus menjawab isu ini kerana kamu menyokong bahawa ada penyubaan dengan kamu, ada penyubaan dengan Presiden PAS. Siapa ada orang itu? Kita bukan penting sangat benda ini kerana kita rakyat tahu bahawa kerajaan hari ini terbentuk dengan gabungan parti yang kukuh, majoriti 2/3, dan kita dah tahu juga kerajaan ini boleh bertahan sehingga akhir penggal. Cuma kita nak kenyataan daripada pimpinan PAS supaya jangan selalu membuat satu propaganda menipu rakyat. Seolah-olah mereka hari ini, kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS, menunjukkan bahawa seolah-olah mereka adalah yang terkuat, yang terhebat. Jadi mereka ni sekarang ni angkuh kerana PAS mempunyai bilangan kerusi yang banyak. Tetapi bukan bermaksud kita boleh menjadi kerajaan dan kita ni harus menjadi kerajaan kerana parti PAS itu majoritinya orang Melayu. Tak boleh macam tu. Kalau PAS menang 120 kerusi, jadi semuanya orang Melayu, maka negara ini tak perlu ada kaum lain yang ada di dalamnya. Kenapa kita perlu ada pilihan raya? Kenapa perlu ada berbilang kaum untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi adun? Hakikatnya adalah untuk kita nak mengharmonikan. Kita ini duduk berbilang kaum. Jadi setiap ahli parlimen, setiap adun yang telah pun menang dalam pilihan raya, mereka ini mewakili suara kawasan, suara kaum yang ada di situ. Bukannya mewakili hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kita nak bermain dengan sentimen kaum dan agama. Kalau begitu, Malaysia ini tidak payah ada pilihan raya. Jadi sepatutnya pemimpin PAS sedar perkara ini, jangan bermain dengan sentimen kaum dan agama. Sebab itu saya kata Malaysia ini bukan PAS punya. PAS hanya sebuah parti yang besok pun kalau berlaku banyak perkara boleh dibubarkan oleh ROS. Jadi jangan orang-orang PAS wala-on berfikir bahawa mereka hari ini berada dalam barisan politik, maka mereka lah yang terhebat dan mereka lah yang boleh memberi pandangan, orang lain tak boleh, dan akhirnya mengorbankan masa depan negara ini kepada tangan-tangan mereka yang menjual kaum dan agama. Jadi kita rakyat fikir-fikirkan apa kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin PAS ini yang saya selalu katakan pembohong dan penipu. So itu saja, sekian, terima kasih.